Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh, Koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL, rakan-rakan pengetua, guru besar dan mungkin juga ada rakan kita dari Indonesia bersama-sama dengan kita pada hari ini, minggu pertama bagi tahun 2023. Selamat Tahun Baru Datuk dan selamat Tahun Baru kepada semua rakan CDL. Baik, hari ini kita ke udara, saya ambil sikit kesempatan, sebenarnya saya nak pergi mesyuarat juga, tetapi kerana hari ini adalah hari pertama untuk minggu ini, jadi saya nak bercakap sikit saja yang saya kira sebenarnya kita dah biasa dah jumpa, cuma saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan guru dan peserta yang sentiasa memberikan sokongan kepada kita mengikuti siri ini. Dah ke minggu yang ke-72 kita ke udara dan saya sangat kagum dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana sentiasa ingin menambah ilmu walaupun waktunya pendek, walaupun dah nak masuk hujung minggu, tetapi masih lagi boleh memberikan sedikit ruang waktu untuk bersama-sama kita untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan, terutama daripada Datuk yang saya kira tak pernah ada tajuk yang sama. Dan setiap kali walaupun snippet reflect on itu diberikan hanya 15 minit tetapi sangat bermakna, the collections of session Datuk tu saya dah print simpan. Sebab ada yang saya boleh guna pakai untuk memberikan motivasi kepada pegawai-pegawai di jabatan ini juga. Jadi saya rasa usaha Datuk memang the best. Dan ilmu yang sangat tinggi yang boleh kita kongsikan kepada rakan-rakan terutama pemimpin sekolah dan juga kepada cikgu-cikgu. Terima kasih sekali lagi juga kepada Siti Rafiqah yang akan jadi moderator kita pada hari ini. Walaupun saya tahu Siti tak berapa sihat hari ini Datuk. Sebab tu tadi saya dah standby. Ini kalau tak okey ni kan saya kena take over. Tapi nampaknya dia boleh ketawa tu berarti dia bolehlah meneruskan sesi kita pada hari ini. Okey Siti, saya nak serah balik kepada you dan saya juga mengharapkan rakan-rakan guru CDL akan terus memberikan kerjasama padu seperti mana yang kita dah lalui sepanjang tahun 2021 dan 2022. Semoga tahun ini akan memberi lagi kejayaan kepada warga pendidik di Malaysia insya-Allah. Silakan Rafiqah. Terima kasih Dr. Zalina. Boleh dengar ke? Boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Siti Rafiqah dari SMP Tabuan Tenom. Saya minta maaf betul-betul. Kurang sihat saya dari pagi tadi. Berpeluh-peluh sekarang. Masalahnya sekarang satu daerah Tenom diserang ceret beret, diarrhea. Oh, okey. Minuman ke pemakanan satu daerah? Belum lagi finalize lah dari KKM, tapi dia dah keluarkan satu ni lah. Satu announcement. Jadi kita berjaga-jaga je lah macam tu. Saya belum pergi hospital sebab hospital klinik semua penuh. Jadi saya pilih untuk duduk kat rumah lah untuk hari ini. Okey. Saya ucapkan selamat tahun baru dulu. Nampaknya tahun baru 2023 banyak cabaran. Baik dari segi kesihatan, kemudahan dan macam-macam lah. Tapi apapun, semua cabaran tu sebenarnya memang memberikan kita pengalaman. Dan juga satu kenangan lah untuk memulakan tahun 2023. Jadi, terima kasih Datuk Dr. Mahinder. Saya belum lagi ucapkan selamat tahun baru kepada Datuk. Semua rakan CDL, terutama Cikgu Rizwan, rakan-rakan guru CDL serta semua peserta yang turut bersama kita petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Datuk. Silakan Datuk. Terima kasih Puan Siti Rafiqah. Semoga keadaan di Tenom tu akan seperti biasa semula. Dan saya juga nak ambil kesempatan ini untuk nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua, kepada peserta-peserta kita yang cuba melapangkan masa pada hari Jumaat untuk bersama dalam sesi snippet dan juga kemudiannya bersama untuk sesi hands-on. Kenapa ia dinamakan snippet? Kerana ia ringkas saja dengan satu topik yang kecil sahaja.
Of course, kalau kita nak baca lagi tentang topik itu, kita boleh bacakan lagi. So, dan juga kepada tim daripada CDL, ya, Azwani dan Siti, ya, penyokong utama setiap minggu yang berada di belakang latar yang kita lihat ni, mereka aspek teknikal dan sebagainya. Slide saya selalu saya hantar kepada mereka. Mereka akan paparkan. Terima kasih Azwani dan Siti, young ladies, but cukup bagus, cukup baik, dan saya kagum dengan kesabaran mereka selalu. Yeah. Very good. Kalau ada peluang nanti, kalau untuk rakan-rakan nak bersemuka, nanti kita cubalah tahun 2023 ni, kalau ada peluang. So, selamat tahun baru 2023 dan selamat bertugas semula. Saya tahu minggu pertama kita sibuk dengan pelbagai perkara dan kita cuba mencuri masa untuk nak memastikan bahawa tugas kita tu sempurna. Kalau minggu lepas saya sebut tentang kesempurnaan, iaitu konsep Kodawari yang diutarakan oleh pihak keilmuan, ya, pihak yang cendekiawan daripada negara Jepun. Tapi minggu ni saya pula nak utarakan konsep cognitive dissonance, ketidakserasian kognitif. Bila berlakunya ketidakserasian kognitif? Cognitive dissonance ni, konsep ini atau istilah ini dimulakan, kalau lihat di paparan, anda boleh lihat A Theory of Cognitive Dissonance oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Kali pertama saya dengar istilah ini ialah lebih kurang 25 tahun dahulu. Dalam perbualan ada seorang rakan disebut tentang cognitive dissonance ini. So saya pun, masa itu pun saya cuba carikan ilmu tentang what is actually cognitive dissonance, right? Tetapi mungkin istilah ini anda akan fikir, apa Dr. Mahinder hari ini nak masuk pada satu aspek akademik sangat ke? Tidak. Kalau saya uraikan nanti, anda akan rasa bahawa kita semua melalui fasa cognitive dissonance ini. So, apa sebenarnya cognitive dissonance? Ya, adalah satu keadaan mental, pemikiran, dalam pemikiran kita, bila ada dua perkara yang bercanggah, conflicting, tentang kepercayaan, tentang nilai, atau tentang mungkin sikap kita. Tetapi pada lazimnya kita sentiasa nak satu perkara, satu keadaan yang konsisten di antara kalau kita ada dua kepercayaan atau nilai dan sikap yang bercanggah. Kalau tidak, dia akan sentiasa meletakkan kita dalam keadaan yang tidak selesa. Kalau ada percanggahan itu dalam minda kita, iaitu cognitive dissonance ini. Dan saya akan berikan contoh. Okey, so apa contoh-contoh, ya, cognitive dissonance ini? Contoh yang pertama, kita nak sihat, tapi kita tak bersenam setiap kali. Atau makan makanan yang mempunyai zat yang diperlukan. So you feel guilty. Dua keadaan yang bercanggah. You want to be healthy, but at the same time kita tak buat sesuatu macam mana kita nak sihat. Kita nak keadaan badan kita sihat. Yang kedua, kita ramai yang isap rokok, tahu atas kotak rokok pun dia tak tulis bahaya untuk kesihatan. Tapi kita kata, tak adalah. Bila saya isap rokok, saya rasa relax. So itu self nak tenteramkan diri. Satu lagi contoh, anda kata nak simpan duit. Tapi bila ada je duit lebih, kita belanjakan. Satu aspek dalam pemikiran kita menyatakan kita nak simpan duit. Satu lagi tarik kita untuk belanjakan duit. So we are caught dalam cognitive dissonance ini. Sentiasa dalam dua keadaan. Kita nak adakan kelas tambahan, tapi pada masa yang sama kita, petang ni nak pergi buat ni. Mana satu? Should I do or should I not do?
atau nak buat sesuatu yang meletakkan kita dalam satu keadaan yang bercanggah. Yang terakhir, you have a long list nak buat. Pergi melawat rakan ke dan sebagainya. Tetapi bila datang masa untuk kita ada masa lebih sedikit, kita duduk depan TV dan kita habiskan masa dengan menonton TV. Kemudiannya kita tertanya, how did the whole day go? Macam mana? So kita akan berada dalam dua fasa atau dua keadaan situasi yang berbeza setiap kali. Saya tahu isteri saya selalu komplain. Dia beritahu saya dia nak kontrol makan, dia nak kawal sebab makanan kadang-kadang berminyak sangat. Tetapi dia kata bila datang pukul 10 ke macam tu, mesti nak pergi ke kantin sekolah. Your call, you nak pergi ke situ. Dan lepas dah makan, then you feel guilty. Dalam cognitive dissonance itu satu daripada dia punya simptom dia, bila kita dah buat, kita rasa guilty. Kita hisap rokok, walaupun kita tahu itu tidak baik untuk kesihatan kita rasa guilty. Kita makan terlalu banyak pun kita rasa guilty. Tapi kadang-kadang kerana ikut makanan lazat, hari ini ada jamuan di sekolah, maka kita makan. Ramai ada yang bawa potluck, so kita makan. Kemudiannya kita rasa guilty. So perkara itu sentiasa ada dalam minda kita. Nak makan, tapi pada masa yang sama, kita tahu ia tidak baik sebagai satu tabiat yang selalu kita amalkan. Next slide please. So sebelum itu, cuba lihat apa yang ada di sebelah kanan. Discipline is being able to force yourself to do something in spite of how you feel, over and over until it becomes a habit. Bukan mudah kadang-kadang rakan kita kata, teh tarik. Sorry lah. Tak nak teh tarik. Saya nak teh si tanpa gula. Kerana kita dah biasa. Kita punya taste bud dah kata tu. Dan kadang-kadang kita tahu kita ada kerja-kerja yang perlu tindakan. Tapi rakan kita panggil, petang ni let's go shopping. Kita pun setuju juga. Itu berlaku pada kita. So, disiplin, kita cikgu-cikgu semua selalu gunakan istilah disiplin. Tetapi what is discipline? Discipline is being able to force yourself to do something in spite of the challenges. In spite of benda tu sukar untuk kita ikuti. We follow. So discipline is not easy. Seterusnya, untuk berasa tenteram secara konsisten supaya kita tahu, kita perlu serasikan apa yang kita percaya dengan apa yang kita buat. Kalau kita nak kurangkan makanan yang ada kolesterol yang tinggi, maka kita kena kurangkan. Apabila kepercayaan kita diuji dengan kejadian-kejadian yang tidak selaras dengan apa yang kita percaya, maka akan rasa timbul tidak tenteram. So we have to, maka akan wujud konflik. So to avoid the conflict, kita cuba serasikan daripada tidak ada ketidakserasian kognitif. Kerana apa jua kita buat tu melibatkan pemikiran, aspek mental kita. Sebab itu ia dikatakan cognitive dissonance. Kerana ia melibatkan pemikiran kita. Dan untuk shock sendiri, kalau saya dibenarkan gunakan istilah itu, kita kadang-kadang confirmation bias. Kita hanya suka maklumat yang mirip kepada kepercayaan kita. Tak adalah. Ada juga yang mengatakan, tak isap rokok tak apa, vape okey, vape boleh. Vape tak ada masalah. Belum ada kajian yang menyatakan vape bahaya. Tapi sebenarnya di luar sana sudah mula ada maklumat tentang bahaya-bahaya vape juga. Apa yang lazim tidak semestinya betul. Dan kita kena faham perkara itu. Walaupun dari segi kepercayaan, dari segi sikap, dari segi nilai. Apa yang lazim tidak semestinya betul. So coding was a shutdown ni, kalau orang seiras atau selaras dengan pemikiran kita, kita boleh buat coding dengan dia. Tapi kalau dia tak seiring dengan pemikiran kita, maka kita shutdown. Siapa-siapa pun lah. Kalau kita rasa apa yang dicakap ni tak kena dengan cara pemikiran kita, kita shutdown. So either kita saling bersetuju
atau kita tidak sependapat. Kita sentiasa akan ada dalam keadaan-keadaan begini. Next slide please. So we have to always choose. Kalau you lihat paparan di sebelah kanan, the art of choosing. So remain conscious, have a good self-control, banyakkan listening mindset, mendengar daripada telling mindset. Kita sentiasa jangan terfikir apa yang kita fikir, apa yang kita cakap itu betul. Sediakan ruang dalam minda kita untuk menerima fakta, fakta yang disokong dengan tepat. Kadang-kadang ramai orang dalam zaman sekarang ini melontarkan fakta-fakta, tapi kita pun tak tahu. Dia kata itu fakta, walaupun itu betul atau tidak, we don't really know. So kalau nak mengurangkan cognitive dissonance ini, ketidakserasian kognitif, satu, either kita tambah maklumat tentang apa yang kita lakukan, walaupun ia salah, kita cuba dapatkan maklumat untuk menyokong tabiat yang buruk kita itu. Merokok ke, vape ke, tabiat makanan. Kita kata, tak apa yang saya makan ni okey. Kenapa saya pakai minyak Smart Balance? Smart Balance ni clear. So, that self-prophecy itu kita nak tenteramkan diri kita. Kita dapatkan maklumat. Itu cara pertama. Yang kedua, kita cari maklumat lain. Saya, walaupun saya kerani, saya duduk 7 jam menaik dan sebagainya, tapi tak, saya okey walaupun saya duduk kerana makanan saya jaga. Tapi sebenarnya kita tahu ia melibatkan kedua-dua. Kalau kita sedentary, banyak duduk 5 jam, 6 jam atau 7 jam, tidak berarti kita makan makanan yang terbaik itu akan cover yang kita tak bergerak itu. Yang terakhir yang paling baik, yang paling sukar, yang paling mencabar, menukar kepercayaan kita, menukar tabiat kita. Berhenti merokok umpamanya, bukan mudah. It's very difficult. Nak jaga, mengawal makanan, very difficult. Nak buat amalan-amalan terbaik tentang apa yang kita percayai, walaupun dari segi tugas kita, kerja kita. Walaupun kita tahu bahawa cikgu ni ramai, kadang-kadang dikata kita ada beban tugas yang tinggi, tapi macam mana kita nak cari penyelesaiannya? How do we find? So disiplin. Balik kepada disiplin yang saya bacakan tadi, disiplin is being able to force yourself to do something in spite of how you feel, over and over until it becomes a habit. Dan disiplin itu menjadi satu kelaziman untuk kita. Kalau tentang makanan, tentang tata cara kerja kita, tentang nak datang menempati masa untuk datang ke kerja dan sebagainya. Kita kena buat banyak-banyak kali supaya jadi satu tabiat. So that is how you discipline yourself to do something. Force yourself to do something. Kalau tidak, kita boleh cari banyak alasan yang lain untuk katakan mengapa kita tidak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri, saya tahu ada penulisan juga tentang STEM Nation dan kita tahu bahawa ia tidak mudah tentang pelbagai perkara dan saya harap tuan-tuan dapat sedikit ilmu tentang cognitive dissonance. Dan kita semua alami itu, termasuk saya sendiri, saya melalui juga cognitive dissonance ini. Kita akhiri sesi kita untuk petang ini seperti yang saya sebutkan, iaitu buku adalah beban latihan untuk minda. Carilah ilmu, terokailah ilmu daripada pelbagai pihak. Dan ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber juga. Dan akhir sekali, saya jemput anak saya untuk nak bacakan kata hikmah yang saya selalu sebut. You want to repeat both? Books are the training weights of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. If the child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. You want to repeat it? Which one? Both. The buku adalah beban latihan minda. Books are the training weights of the minds.
If the child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Thank you. So ini adalah peringatan untuk kita semua. Saja aja setiap Jumaat dia akan mendengar saya cakap dan pada satu hari dia bacakan semula pada saya. Dan saya kata, okay, next week I'm going to ask you to share this with all those who are on board. So dengan cara itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah hikmat kita sebagai pendidik, kita beri sumbangan kita untuk peningkatan prestasi pendidikan di negara kita. Hanya Tuhan saja yang akan memberkati sumbangan kita, sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sebagai cikgu di sekolah. Jangan ingat Dr. Mahinda, dia dah bersara. Saya sentiasa kagum dan saya respect sumbangan anda di sekolah sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pentadbir atau juga dalam apa jua kapasiti pun. Terima kasih kerana sumbangan itu. Marilah kita beri sumbangan yang paling menyerlah untuk sistem pendidikan kita bagi tahun 2023. Cikgu ini penting bagi anak murid kita. We are very important. You are the ambassadors. Let's do a good job always. And our children, mereka akan sentiasa ingat. Mereka akan sentiasa ingat cikgu. Dan minggu lepas, saya bersama isteri dan anak makan di satu kelab di Putrajaya ni. Datang satu keluarga besar, duduk di meja tepi. Pertama sekali sebelum nak duduk pun, ada 3 daripada anak mereka tu pernah jadi anak murid isteri saya. So first thing dia beritahu ibu dia, itu cikgu saya di meja sebelah. And then ibu dia tegur, and then all of them are saying that you were their teacher. Dan isteri saya pun ingat 2 daripada mereka, walaupun dah beberapa tahun ya, mereka tinggalkan bangku sekolah. So tuan-tuan dan puan-puan, pelajar kita sentiasa akan mengingati kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk. Sebenarnya saya pun kali pertama dengar istilah cognitive dissonance, ataupun saya simpulkan mungkin perkataan lain ataupun rephrase ialah persimpangan dilema. Maksudnya ada satu nak buat, ada satu lagi nak buat. Maksudnya ada dua perkara kita nak buat tapi lepas tu dah bersalah pula. Tapi yang penting seperti yang Datuk maklumkan sebentar tadi, yang penting yang pertama ialah kita punya mindset dan yang kedua disiplin. Jadi itulah sebenarnya cara untuk kita buat pilihan yang lebih tepat. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahinda atas perkongsian snippet yang pertama untuk tahun 2023. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada semua peserta CDL untuk sesi kali ini. Kita akan bersama untuk siri ke-72, iaitu minggu ke-72, perkongsian hands-on CDL. Bersama dengan seorang guru dari, saya kira dari Perak mungkin, ataupun dari utara. Siri ke-72, setiap minggu kita akan bersediaan pada hari Jumaat tanpa henti selama 72 minggu. Jadi objektif untuk CDL, yang pertama adalah berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan yang keempat, membina jalinan dan jaringan berterusan. Bagi peserta-peserta yang pertama kali menyertai sesi kita pada hari ini, para peserta boleh mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL secara percuma dan pautan akan dihantar melalui email yang didaftar. Perkongsian akan berlangsung setiap hari Jumaat seperti saya katakan tadi pada pukul 2.50 untuk sesi snippet dan permulaan 3 hingga 4.30 petang bagi sesi hands-on. Dan sijil akan disediakan pada akhir sesi dengan tagline Cikgu Bantu Cikgu. Jadi hari ini kita bersama dengan Cikgu Muhammad Rizwan Muhammad Taib, merupakan seorang pelajar kedoktoran dari Universiti Sains Malaysia dengan tajuk Kolaboratif dalam Talian dengan Office 365. Okay, kita berkenalan sikit dengan Cikgu Muhammad Rizwan.
Betul berasal dari Kulim Kedah, merupakan pemegang ijazah sarjana muda perguruan matematik dari IPG KDRI, ijazah sarjana sastra pendidikan matematik dari USM, dan sekarang dalam pengajian kedoktoran pendidikan teknologi pendidikan dan multimedia USM. Antara pelibatan Cikgu Muhammad Rizwan merupakan admin Digital Classroom Malaysia dan Master Trainer Pasukan Cikgu Digital Kedah. Juga merupakan JU Pengurusan Data dan Maklumat Negeri Kedah, JU KSSR Matematik Negeri Kedah, JU Pembelajaran Digital Daerah Kulim, pengerusi PGSM Kedah, merupakan ahli pasukan Cikgu Tiup dan penulis blog pendidikan. Antara pencapaian Cikgu Muhammad Rizwan, yang pertama merupakan Microsoft Certified Educator, MIE Fellow 22-23, MIE Expert 2021, 2022, 2023, MIE Master Trainer 19-20, 2021, 2022, 2023, Microsoft Office Specialist Associate, Word, Excel dan PowerPoint 2019, Google Certified Educator Level 1 dan Level 2, Apple Teacher, penerima HLP 2022 hingga 2026, merupakan Cikgu Juara Digital MDEC 2021 dan penerima Anugerah Digital Utilization Technology Award iaitu Duta Negeri Kedah 2021, Anugerah Semarak Digital JPWP Putrajaya 2021 serta penerima APC Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020. Nampaknya kita bersama dengan seorang guru yang bukan calang-calang orangnya. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi kepada Cikgu Muhammad Rizwan. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan guru Cikgu Siti Rafiqah selaku moderator pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang sudi mengikuti sesi CDL Hands-on Online Station bagi siri yang ke-72. Okey, yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh, Dr. Zalina dan seterusnya rakan-rakan yang berada dalam sesi pada hari ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan bertemu dalam sesi majlis ilmu lah, boleh dikatakan sebagai majlis ilmu untuk sama-sama kita mendapatkan input-input dan saya di sini bukan nak bagi tahu saya ni pandai sangat, tak, saya pun masih lagi dalam proses belajar dan pada hari ini saya nak kongsikan dengan rakan-rakan sekalian berkaitan dengan tajuk yang telah ditetapkan iaitu kolaboratif dalam talian dengan menggunakan aplikasi Office 365. Okey, baik, jadi kita terlebih dahulu sebelum kita teruskan, okey, ini adalah sebagai tips dan persediaan sebelum kita mulakan sesi hands-on pada petang ini. Okey, yang pertama ini saya cadangkanlah tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan lebih daripada satu peranti. Ini mana satu untuk menonton dan satu lagi kita boleh sama-sama untuk buat aktiviti secara hands-on. Okay, jadi kalau kita buat memang kita akan lebih ingat, lebih faham apa yang saya nak sampaikan itulah. Jadi berbanding dengan daripada kita hanya melihat ataupun menonton sajalah. Okey, yang kedua ialah kita nak minta tuan-tuan puan-puan bersedia juga dengan ID D5. Kalau bagi guru-guru yang di bawah KPM dia telah dibekalkan dengan ID D5 ataupun staf-staf di JPN, pegawai-pegawai JPN, PPD dibekalkan dengan ID D5. Sama juga di IPG dan di matrikulasi juga dibekalkan. Tetapi bagi yang berasal daripada sekolah yang bukan KPM, anda juga boleh gunakan ID organisasi anda sendiri dan ataupun kalau tak ada langsung ID, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita dapatkan ID secara percuma untuk Office 365 ni. Memang boleh digunakan secara percuma kalau kita tidak ada ID. Okey, dan yang ketiga ialah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan dinasihatkan juga menggunakan pelayar ataupun browser yang terkini bagi memudahkan kita punya proses untuk hands-on nanti, sebab aplikasi yang kita gunakan ni adalah berasaskan web, maksudnya kita kena gunakan browser. Jadi kita tak install apa-apa pun hari ni, kita hanya terus gunakan di browser.
Okey, jadi untuk seterusnya, okey, sebagai persiapan juga, okey, sementara saya menerangkan sedikit basic pada tajuk kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan saya nasihatkan untuk download dahulu bahan untuk sesi hands on. Jadi nanti semasa sesi hands on sekejap lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut sama-sama dengan saya lah. Jadi bahan-bahan ni tuan-tuan dan puan-puan boleh download dulu sementara saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan gunakan pada sesi hands on nanti. Okey, sekejap saya akan kopikan link ni dan letakkan di bahagian ruangan chat tu nanti. Sekejap. Supaya mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan bahan ini. Saya akan letakkan di ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan bahan tersebut lah. Okey, baik. Jadi untuk pada sesi pada petang ini berkaitan dengan tajuk kita. Okey, jadi inilah 4 objektif yang saya cuba selesaikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tu pada petang ini. Okey, sesi yang pertama saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan pengenalan kepada pembelajaran kolaboratif. Sebab tajuk pada petang ni ada sentuh perkataan kolaboratif, jadi saya nak highlight sedikit sebagai refreshment lah kepada kita apa yang kita kena faham tentang pembelajaran kolaboratif tu. Okey, yang kedua barulah kita akan pergi kepada pengenalan kepada aplikasi Office 365 yang kita akan gunakan pada hari ini. Okey, yang ketiga kita akan lihat bagaimana untuk kita jalankan aktiviti kolaboratif ni untuk PDP kita. PDP bersama dengan murid ataupun pelajar dengan menggunakan Office 365. Okey, dan yang keempat dan yang terakhir, saya juga akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kolaboratif ni kita nak gunakan bersama-sama dengan rakan sekerja ataupun rakan guru kita menggunakan Office 365 ni. Jadi bukan sekadar untuk PDP, tapi ianya juga sesuai untuk digunakan dalam menyelesaikan tugasan harian kita sebagai seorang guru. Okey, jadi kita teruskan untuk sesi pada petang ini, kita pergi pada bahagian yang pertama ataupun objektif yang pertama, iaitu pengenalan kepada pembelajaran kolaboratif. Okey, sebenarnya ada banyak sumber yang memberi maksud tentang pembelajaran kolaboratif ni, tapi saya petik daripada satu sumber sahaja, iaitu daripada Dylan Burke tahun 1999 yang mentarifkan pembelajaran kolaboratif sebagai situasi di mana dua ataupun lebih orang pelajar ataupun cuba untuk mempelajari sesuatu secara bersama. Maksudnya dia melibatkan aktiviti pembelajaran murid bersama-sama. Okey, dari sini kalau kita tengokkan secara lebih detail lagi, dua atau lebih ni dimaksudkan sepasang ataupun sebuah kumpulan yang terdiri daripada 3 hingga 5 orang pelajar ataupun melibatkan sebuah kelas. Maksudnya boleh juga kita jadikan aktiviti kolaboratif ni bersama-sama dalam satu kelas secara ramai-ramai. Okey, dan aktiviti mempelajari sesuatu ni mengikut merujuk kepada satu aktiviti sama ada mengikuti sebuah kursus ataupun melaksanakan aktiviti pembelajaran seperti menyelesaikan masalah. Contohnya cikgu bagi masalah dan cikgu minta pelajar kita bersama-sama untuk selesaikan masalah tersebut. Itu dikatakan sebagai mempelajari sesuatu, dan konteks masuk perkataan bersama di sini ialah berbagai interaksi yang mungkin berlaku sama ada secara bersemuka ataupun bermediakan komputer atau menggunakan komputer sebagai kita punya medium untuk interaksi. Jadi di sinilah itulah dimaksudkan dengan pembelajaran kolaboratif ni. Okey, baik. Jadi pembelajaran kolaboratif ni ada beberapa ciri. Okey, dan biasanya aktiviti ni dia bermula dengan suatu masalah. Okey, sebab kita memberikan masalah kepada pelajar kita dan pelajar menggunakan fakta dan idea untuk menyelesaikannya, dan bukan dilakukan oleh seorang diri. Dia mesti lebih daripada seorang, dua ataupun lebih lah. Seperti saya terangkan sebentar tadi. Okey, ciri-ciri pembelajaran kolaboratif. Okey, yang pertama kita boleh tengok di sini, proses pembelajaran adalah proses pembelajaran aktif. Maksudnya kalau pembelajaran tu mestilah aktif, melibatkan semua pelajar yang ada di dalam kumpulan tersebut. Okey, yang kedua adalah proses dia adalah proses konstruktif, di mana aktiviti pembelajaran kolaboratif ni membolehkan pelajar kita tu membina kefahaman tentang tajuk yang diajar. Itu dimasukkan dengan konstruktif tu. Dia bukan maksudnya sebelum aktiviti kolaboratif dan selepas aktiviti kolaboratif, pelajar kita akan dapat sesuatu daripada aktiviti tersebut. Dan sesuatu kefahaman yang mungkin berkaitan dengan konsep ataupun kemahiran yang kita nak ajarkan kepada pelajar kita. Okey, yang ketiga, pelajar kita akan mensintesiskan maklumat. Okey, maksudnya di situ ialah daripada tugasan yang kita berikan kepada pelajar kita,
pelajar kita akan cuba mendiskusikan maklumat, dia akan cari ingat balik, recall balik apa yang dipelajari dan mungkin dia akan mencari maklumat tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, berlakunya pertukaran pendapat di mana pelajar dalam kumpulan akan berbincang dan bertukar pendapat untuk menyelesaikan tugasan. Dan yang kelima, dialah melibatkan persekitaran sosial di mana pelajar kita akan menggunakan kemahiran sosial untuk berinteraksi antara satu sama lain. Kalau semua orang dalam kumpulan tu duduk diam-diam, tak bercakap, itu bukan aktiviti kolaboratif. Jadi aktiviti kolaboratif ni dia mewujudkan persekitaran sosial itu sendiri. Di sinilah inilah 5 ciri untuk pembelajaran kolaboratif. Okey, ini adalah yang saya ambil daripada internet. Okey, ada beberapa jenis kolaboratif yang kita boleh lihat di sini. Yang pertama adalah kolaboratif antara guru dan murid. Ia melibatkan proses berkongsi pendapat ataupun menentukan aktiviti ataupun membuat keputusan di dalam kelas. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua kolaboratif antara murid dengan murid. Okey, di dalam aktiviti ini murid akan saling bantu-membantu dan belajar bersama-sama dengan rakan mereka. Okey, dan yang ketiga adalah kolaboratif melalui ICT di mana dia melibatkan mungkin proses perbincangan, perkongsian maklumat ataupun mereka mencari bantuan pakar daripada kemudahan ICT yang ada. Mungkin mereka cari maklumat daripada internet ataupun mereka mencari pakar dalam bidang tersebut di dalam menggunakan kemudahan ICT yang ada. Okey, ini contoh 3 jenis pembelajaran kolaboratif yang kita boleh gunakan. Okey, yang ni saya petik daripada poster daripada Padu Education ni. Okey, jadi sebenarnya kolaboratif ni merupakan salah satu daripada aktiviti PAK 21. Okey, dan di mana kalau kita nak lihat pada maksud kolaboratif ni dia berlaku dan kolaboratif yang mantap berlaku apabila ada 4 perkara ni. Yang pertama adalah elemen bekerjasama di mana murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama. Mungkin dalam satu kumpulan tu kita boleh tetapkan murid yang bercampur. Kalau kita tetapkan murid lemah dengan lemah, sederhana dengan sederhana, murid yang cemerlang dengan cemerlang, di situ kita dapat sebenarnya tak berapa baiklah. Sebaiknya kita campurkan kebolehan murid supaya mereka boleh berkongsi pendapat, berkongsi idea dan belajar satu sama lain di dalam satu kumpulan dan mereka boleh bekerjasama. Okey, yang kedua ialah tanggungjawab bersama di mana murid bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan oleh guru dan menghargai sumbangan dan idea oleh setiap ahli pasukan. Okey, yang ketiga ialah pelibatan yang seimbang di mana murid dilibatkan secara seimbang dalam kumpulan melalui pembahagian tugasan. Okey, biasanya kalau kita buat aktiviti kolaboratif ni sebaiknya cikgu akan tetapkan, okey, mungkin seorang akan jadi ketua kumpulan, seorang akan jadi jurutulis misalnya, ataupun seorang akan jadi runner dan sebagainya kan. Jadi kita boleh tetapkan peranan-peranan tersebut supaya setiap murid ada peranannya, tetapi peranan tersebut tidak boleh tetap. Kadang-kadang kita kena tukar supaya peranan tersebut dirasai oleh semua ahli yang ada di dalam kumpulan tersebut. Okey, yang terakhir, yang keempat adalah bertolak ansur di mana murid dapat menerima dan menghormati pandangan orang lain. Yang ni yang kita cuba terapkan kepada pelajar kita melalui aktiviti kolaboratif ini. Okey, kita teruskan untuk seterusnya. Okey, kita lihat pula bagaimana sedikit pengenalan berkaitan aplikasi Office 365. Okey, saya pastekan di ruangan chat ya. Link yang baru ni agak panjang sedikit. Sebab saya tak sempat nak shortkan URL dia. Okey, baik. Okey, jadi saya teruskan dahulu. Okey, kita pergi pada objektif yang kedua iaitu berkaitan dengan pengenalan kepada aplikasi Microsoft 365. Okey, tadi dalam poster dan awal-awal ni saya sebut Office 365 kan. Tapi kenapa kat sini saya sebut Microsoft 365? Okey, sekejap lagi saya akan terangkan apa perbezaan antara Office 365 dengan Microsoft 365. Okey, baik. Jadi apakah aplikasi Office 365 ataupun Microsoft 365 ni? Okey. Ia adalah aplikasi yang mana dia sebenarnya aplikasi ni dibuat semacam zaman-zaman dulu kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa pakai Word, PowerPoint, Excel tu kan. Kita biasa install di PC. Okey, tetapi seiring dengan peredaran masa, peredaran zaman, semua perkara sekarang ni semua nak dalam talian ataupun cloud based di mana walaupun kita gunakan di PC, kita boleh sync ke aplikasi di dalam di cloud online. Okey, dia disimpan di dalam database di online. Jadi di situlah wujudnya aplikasi Office 365 ni di mana aplikasi ini membolehkan kita bekerja secara online dan offline serentak.
Okey, secara serentak. Itu yang dimaksudkan dengan Office 365 ni. Okey, dan di mana dan dia boleh diakses, contohlah kita ada satu akaun. Okey, jadi dia akan membolehkan kita bekerja lah. Kita boleh gunakan banyak peranti, menggunakan ID yang sama, kita boleh akses file yang sama. Jadi dia disimpan dalam database online ataupun kita panggil sebagai cloud lah. Okey, baik. Jadi dia sebenarnya bila dia menggunakan cloud ni, kelebihan dia adalah sangat powerful dalam collaboration, di mana kita boleh work on documents together in real time. Maksudnya menggunakan satu pautan yang sama, tuan-tuan dan puan-puan boleh bekerja dalam satu link yang sama, satu dokumen yang sama. Kemudian dia juga disertakan dengan virtual meeting. Sebagai contohnya untuk dalam Office ataupun Microsoft 365 ni, kita ada Microsoft Teams. Kita boleh gunakan untuk tujuan meeting. Okey, yang ketiga, kita boleh edit dokumen at the same time without version control issue. Maksudnya ramai-ramai edit satu dokumen yang sama tanpa ada masalah berkaitan dengan version yang mana. Sebab kalau contohnya zaman dulu kita pakai pen drive, seorang isi and then kita kena pastikan semua selesai dah, seorang selesai baru boleh pergi ke orang yang berikutnya supaya file tu jadi sentiasa updated. Kalau tak nanti susah, orang yang tak akhir nak combinekan semua data dalam satu dokumen. Jadi kita nak elakkan daripada perkara tu, dah mudah sekarang kita boleh gunakan Office 365 ni. Okey, yang keempat, share calendars with ease. Kita boleh gunakan schedule dan sebagainya. Okey, yang ni berkaitan dengan saya tak terangkan semua, saya hanya terangkan dia punya keyword saja, iaitu trusted security, di mana Office 365 ni adalah aplikasi yang secure, di mana bahan ataupun maklumat yang kita simpan dalam database Microsoft ni insya-Allah selamatlah daripada diceroboh, sebab mereka memang mempunyai security apps yang tersendirilah, yang mana orang luar tak boleh nak masuklah. Okey, dan Office 365 is built for efficiency lah. Yang ni ialah ciri-ciri berkaitan dengan Office 365. Okey, baik. Tadi saya sebut kenapa saya sebut dulu kita menggunakan istilah Office 365. Tapi sekarang ni mulai daripada hujung tahun lepas, dalam tahun lepas ni, saya tak ingat betul-betul exact date, yang mana aplikasi Office 365 ni dijenamakan semula kepada Microsoft 365. Tapi dia merujuk kepada aplikasi yang samalah, cuma package yang ditawarkan tu berbeza sedikit lah. Ni adalah dari segi konteks bisnes lah bagi syarikat Microsoft lah. Tapi untuk kita pengguna, kita cukup untuk kita maklum bahawa daripada Office 365 dia dinamakan semula sebagai Microsoft 365. Okey, kita teruskan. Dalam Microsoft 365 ni, dia ada dua jenis akaun. Okey, yang pertama kita panggil sebagai akaun personal. Yang kedua adalah akaun organisasi. Okey, saya nak terangkan dahulu untuk akaun personal, di mana akaun personal ni tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan secara percuma dan juga boleh juga dapatkan secara berbayar. Maksudnya kalau kita tak puas hati dengan aplikasi percuma tu yang limited tu, kita boleh bayarlah untuk dapatkan perkhidmatan yang lebih baik. Sebab dia berbeza sikit dari segi adalah aplikasi tertentu yang sebagai contohnya OneDrive, tempat untuk menyimpan data. Kalau aplikasi percuma ni dia ada limit lah, tapi kalau nak lebih lagi kita kena bayar. Itu maksud dia. Okey, dan dia ada aplikasi asas yang biasa kita gunakan lah tu, PowerPoint tu, Excel, Word dan sebagainya. Dan seperti yang saya sebut tadi, ruangan penyimpanan dia kecil, storage dia agak kecil, tetapi kalau nak yang lebih besar kita kena bayar. Itu adalah akaun Microsoft 365 personal. Okey, yang kedua adalah akaun Microsoft 365 organisasi. Okey, yang saya sebut awal tadi iaitu ID D5, ID MOE, ID GOV dan MOE GOV dan sebagainya. Okey, yang ni adalah aplikasi yang berbayar, tapi biasanya dibayar oleh organisasi lah, bukan dibayar oleh kita. Okey, jadi dan dia ada aplikasi asas dan juga aplikasi tambahan mengikut apa yang di-customizekan oleh organisasi tersebut lah. Dan biasanya ruangan penyimpanan dia agak besar, tetapi besar pun dia berkongsi antara satu sama lain lah. Cuma walaupun dia berkongsi dari segi space tu, bukan yang maksudnya semua lungkuk satu tempat, tidak. Maksud di sini ialah kita ada akaun masing-masing, kita ada space masing-masing, cuma space tu dikongsi bersama dengan pemilik akaun dalam organisasi yang samalah. Cuma file kita dengan file ID yang lain tidak akan bercampur. Itu yang kena jelas berkaitan dengan ID organisasi ni. Okey, baik. Jadi ini contoh untuk akaun organisasi, iaitu yang ramai guru-guru kita di Malaysia, kita beruntung sangat-sangat sebab kita dapat ID D5. Okey, dan selain daripada ID D5, kita ada ID MOE.gov.my. Yang ni biasanya ID yang dibekalkan kepada pegawai GPN ataupun DPPD.
Ataupun contohnya ID organisasi yang melanggan Microsoft 365. Ini saya bagi contoh, yang ini salah satu ID di sekolah Microsoft Showcase School, iaitu Sekolah Kebahasaan Taman Bukit Indah. Dia beli domain dia sendiri, iaitu sktbi.edu.my. Jadi mana-mana sekolah yang beli domain sendiri dan melanggan Microsoft 365, itu dikira sebagai akaun organisasi. Boleh gunakan selagi mana bekerja ataupun berada di dalam organisasi tersebut. Tapi kalau dah berhenti ataupun keluar, mungkin kita kena serahkan ID tersebut lah. ID tersebut tak boleh lagi digunakan. Okey, tapi untuk untuk akaun organisasi ni, dia banyak aplikasi. Aplikasi ni terlalu banyak, jadi saya sempat screenshot yang ni. Jadi saya tak sebut semua sebab kita hanya akan fokuskan beberapa saja untuk petang ni. Jadi kita boleh gunakan semua ni dalam ID organisasi kita lah. Dan mungkin berbeza dari organisasi. Contohnya ID Delima dengan ID lain mungkin berbeza dari segi subscription apps dia. Mungkin ada apps tertentu yang tidak ada dalam ID tersebut. Ini bergantung kepada apa yang dipilih oleh organisasi tersebut lah. Kalau dia langgan semua, dapatlah semua apps. Tapi dia langgan sebahagian saja, mungkin dapat sebahagian. Okey, yang ni tuan-tuan dan puan kena jelas dulu. Okey, kemudian ini adalah akaun personal percuma. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tak ada ID Delima, misalnya mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita kat sini mungkin tutor yang tidak ada ID daripada organisasi, kita boleh create account secara percuma menggunakan Microsoft 365 ni. Okey, di mana untuk aplikasi Microsoft 365 secara percuma ni, aplikasi ni adalah secara atas talian sahaja. Maksudnya tidak boleh install. Dan storage dia hanya terhad kepada 5 gig sahaja. Jadi untuk versi percuma dia agak limited lah space dia. Tapi untuk kita gunakan untuk tujuan pembelajaran, bagi saya tak jadi masalah lah, sebab file yang kita simpan dalam Word, PowerPoint, Excel sekarang dia tak macam zaman dulu. Zaman dulu file dia agak besar, tapi sekarang bila dokumen tu agak banyak muka surat pun saiz dia masih lagi kecil, tak macam zaman dulu-dulu lah. Jadi penggunaan storage 5 gig ni untuk pembelajaran tak ada masalah lah, cukup mencukupi. Kalau tidak ada akaun organisasi, kita boleh gunakan akaun personal ni. Okey, ni saya tunjukkan aplikasi akaun personal. Dia agak limited lah, tapi untuk yang asas adalah macam Word, kita ada PowerPoint, tengok di sini ada PowerPoint, Excel dan sebagainya ada. Tapi untuk yang detail macam organisasi tu tak ada lah. Jadi kita boleh gunakan nanti untuk kita punya tujuan pembelajaran dan sebagainya. Okey, baik. Jadi saya sentuh sedikitlah bagi yang tidak ada akaun ataupun tidak ada ID. Jadi saya terangkan bagaimana nak dapatkan ID personal tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka website www.office.com. Okey, bila buka di situ akan ada paparan di bahagian bawah sikit. Dia ada sign up for the free version of Microsoft 365. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sign up menggunakan ID sendiri. Maksud di sini ialah ID personal sendiri. Macam sebagai contoh Gmail ke, tuan-tuan ada Yahoo Mail, tuan-tuan ada Hotmail, ataupun jenis email lain, boleh gunakan. Yang ni untuk dapatkan free version Microsoft 365. Tapi kalau contohnya tuan-tuan dan puan-puan nak create account yang baru juga pun boleh. Jadi klik pada butang tersebut, sign up for the free version ni, nanti dia akan minta tuan-tuan masukkan maklumat lah seperti nama dan sebagainya. Detail tu seperti biasalah, kita nak daftar account, kita create dulu dan kita masukkan maklumat-maklumat yang dikendaki. Okay, jadi kita boleh, yang ni saya tak terangkan secara detail lah. Jadi tuan-tuan puan boleh cuba nanti untuk siapa yang nak dapatkan akaun personal ni. Tapi dia punya storage hanya 5 GB saja, sikit lah, tak banyak sangat. Okey, baik. Jadi kalau dah ada ID, okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh terus buka ke office.com ni. Okey, sekejap. Saya share screen terus sebab saya nak terus tunjuk hands on pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak mulakan aktiviti pada petang ini. Okey, boleh nampak? Saya harap boleh nampak. Okey, kita perlu login dahulu kita punya ID lah. Okey, yang ni saya tunjuk saja sebab kita belum betul-betul hands on lagi sebab ada lagi penerangan yang saya nak terangkan sekejap lagi. Okey, tuan-tuan boleh buka www.office.com. Okey, ini paparan yang pertama lah, tuan-tuan dan puan-puan lihat apabila buka office.com ni. Okey, untuk yang dah ada ID, kita klik sign in lah. Tapi yang belum ada ID, yang memang tidak ada ID MOE, tidak ada ID Delima, tidak ada ID organisasi, boleh teruskan dengan sign up ni. Tapi saya yakin ramai yang dah ada. Jadi klik pada sign in ni.
Dan tuan-tuan boleh masukkan ID tuan-tuan dan perempuan lah. Mungkin boleh gunakan ID D5 dan sebagainya. Okey, saya tunjuk kat sini contoh, sebagai contoh kat sini mungkin ID D5 lah saya tunjukkan sebab ID D5 ni proses dia ada sedikit perbezaan lah. Kita masukkan ID D5 kita. Okey, jadi untuk ID D5 dia special sedikit. Kalau tuan-tuan pakai ID D5 1.0, dia akan bila kita klik pada next ni dia akan pergi kepada organisation sign in page dalam Google macam ni. Jadi di sini tuan-tuan dan puan kena masukkan sekali lagi ID D5 yang 1.0, version 1.0 yang kalau version yang 2.0 lain. Okey, dan kemudian masukkan password tuan-tuan dan puan lah kat sini. Saya dah save password, jadi saya masukkan password dan klik next. Okey, setelah melalui page accreditation Google ni dia akan keluar macam ni. Di sini tik pada don't show this again. Okey, dan kemudian klik yes. Okey. So kalau dah selesai sign in, inilah paparan pertama lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan dah banyak gunakan memang akan penuh lah kat sini. Tapi bagi sesiapa yang baru lagi guna, dia akan tak banyak sangat, dia akan kosong banyak lah. Dia akan kosong bahagian ni. So bergantung kepada tuan-tuan dan perempuan punya account lah. Itu yang sebenarnya yang proses dia mudah saja untuk kita sign in, untuk kita tengok Office 365 Microsoft 365 ni. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? Kalau ada soalan boleh tanyalah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan saya akan teruskan. Okey, kalau tak ada soalan saya teruskan. Okey, jadi proses dia macam itulah, sign in, kemudian dia akan minta masukkan ID. Ni kalau ID biasalah, ID personal. ID personal dia tak lalui Google macam tadi. Untuk ID D5 saja. Sebab credential untuk ID D5 mesti melalui Google dulu baru masuk balik ke Microsoft. Itu dia punya flow dia lah. Okey, kemudian yang ni optional. Biasanya kita akan tick pada don't show this again supaya dia tak keluar macam ni lah. Ini sebenarnya tujuan dia untuk pastikan dia nak tanya kita nak stay sign in ke. Jadi setiap kali lepas ni dia tak payah suruh sign in dah, melainkan dalam tempoh yang berapa lama, contohnya kita seminggu tak sign in, dia akan minta kita sign in balik. Sebab security dalam Microsoft dia macam itulah, maksudnya bila dalam tempoh tertentu dah lama sangat kita tak sign in aplikasi tersebut, dia akan automatic sign out dan kita akan diminta untuk sign in semula. Okey, yang ni okey, dan apabila kita dah selesai, inilah paparan dia. Okey, saya nak tunjukkan paparan tu. Okey, tadi ID dia 5. Okey, tapi bagi ID personal ni lah paparan dia. Ni paparan dia, dia akan bagi tahu macam ni dan dia akan tulis free perkataan kat sini. Ini untuk ID personal free lah yang mana kita create. Kalau ID dia 5 dia tak ada perkataan free ni. Tapi untuk ID personal dia akan ada perkataan free ni. Okey, baik, kita teruskan. Okey, dan kalau tengok di sini bahagian kiri ni dia akan ada shortcut untuk aplikasi Microsoft 365 ni lah. Dan untuk kita tengok ke semua aplikasi, kita klik pada butang 9 titik ni atau kita panggil sebagai waffle. Klik pada waffle ni dan kita boleh tengok semua aplikasi Microsoft 365. Okey, jadi saya tunjuk teruslah dekat sini. Okey, jadi kita klik pada butang ni. Dia akan keluar semua sekali aplikasi yang ada lah. Okey, dan yang ni sebahagian saja. Kalau kita nak tengok lagi, kita klik pada all apps. Okey, dia akan keluar semua sekali. Okey, tapi kita pada petang ni kita tak go to semua lah. Saya akan fokuskan pada petang ni hanya 3 sahaja, iaitu Word, Excel dan juga PowerPoint. 3 je. Yang lain-lain tu kalau nak terangkan saya rasa tak cukup lah sesi untuk petang ni. Jadi kita akan fokus hanya 3 saja. Yang mana saya yakin cikgu-cikgu semua, rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan semua agak familiar dengan aplikasi ni. Di dalam version, di dalam laptop masing-masing kan. Tapi tak familiar dengan version online macam ni. Okey, baik, kita teruskan. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Setakat ni saya tengok tak ada soalan. Okey, ni yang saya terangkan tadi lah, iaitu aplikasi yang ada. Okey, baik. Jadi kita akan pergi pada part yang seterusnya, yang part yang betul-betul orang kata kemuncaknya, iaitu bagaimana kita nak jalankan aktiviti kolaboratif ni untuk PDP menggunakan Microsoft 365 ni. Macam mana kita nak guna, sebab kita tahu fungsi-fungsi dia mungkin kita dah tahu sikit, tapi kita tak tahu macam mana nak gunakan. Okey, baik. Jadi nak share idea of the for this kolaboratif ni. Okey, sebenarnya aktiviti kolaboratif ni yang kita gunakan Microsoft 365 ni kita boleh jalankan secara 2 cara lah. Yang pertama adalah untuk secara bersemuka. Yang kedua adalah menggunakan atas talian. Okay, jadi saya sharekan kepada tuan-tuan dan puan dua-dua ini sebab kita boleh sesuaikan mengikut keadaan. Mungkin sekarang ni kita dah bersekolah secara bersemuka, alhamdulillah. Jadi kita boleh gunakan secara bersemuka. Tapi
in the future kita tak tahu lagi macam mana. Jadi kita boleh bersiap sia kalau andai kata tak boleh secara bersemuka ataupun kena secara hybrid dan sebagainya, kita ada alternatif. Tu jadi saya sharekan dua-dua cara kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk bersemuka, pelajar menggunakan sekurang-kurangnya satu peranti lah bagi satu kumpulan. Jadi bila sebut kolaboratif ni mesti dalam berkumpulan. Jadi dalam kumpulan terpulang pada cikgu lah. Kalau cikgu ada kemudahan yang lengkap di sekolah, maksudnya mencukupi untuk setiap murid, nak bagi satu orang murid satu peranti pun tidak ada menjadi masalah lah. Tapi kalau bagi sekolah yang tidak lengkap, mungkin kita boleh hanya bagi satu peranti untuk satu kumpulan. Sebab sebenarnya kalau untuk aktiviti kolaboratif ni sebaik-baiknya bagi satu peranti untuk satu kumpulan, sebab kita boleh menggalakkan mereka berinteraksi semasa proses pembelajaran itu berlaku. Berbanding dengan 5 orang ahli kelas, semua 5 orang buat kerja tempat yang berbeza, boleh juga, tapi mungkin tidak berlaku interaksi yang aktif seperti mana satu kumpulan satu peranti. Jadi cikgu tengoklah keadaan yang bersesuaian mengikut pelajar-pelajar ataupun murid-murid cikgu lah. Okey, biasanya kita jalankan serentak lah di kelas ataupun kita panggil sebagai synchronous, sama ada di dalam kelas ataupun di dalam makmal komputer, makmal ICT dan sebagainya. Dan memang kita sebagai guru adalah sebagai facilitator kepada aktiviti tersebut. Okey, itu adalah bersemuka. Okey, bagi aktiviti atas talian, okey, atas talian masuk di sini semua orang tak boleh berjumpa. Yang ni situasi kalau berlaku macam pandemik dululah. Okey, murid-murid digunakan parti masing-masing. Kenapa kena pakai parti masing-masing? Sebab mesti wujudnya satu medium lain untuk mereka berinteraksi. Maksudnya kita hanya tak boleh bagi link sahaja kepada murid, kemudian masing-masing buat di tempat masing-masing. Itu bukan kolaboratif. Sebab kolaboratif ni kita nak melibatkan interaksi, mungkin berlaku perbincangan dan sebagainya. Jadi kita kena buat meet dulu, and then lepas meet tu barulah kita bagi task tugasan dalam Office 365 ni untuk mereka bincang untuk berbuat sama-sama. Okey, yang kedua dijalankan, kita boleh pilih sama ada aktiviti tersebut nak dijalankan secara serentak, synchronous, ataupun tidak serentak, ataupun kita panggil sebagai asynchronous. Maksudnya mungkin mengikut waktu masing-masing lah. Ini bergantung pada aktiviti yang cikgu-cikgu buat lah. Bergantung jugalah. Ada aktiviti yang sesuai dibuat tidak serentak, ada juga yang kena buat serentak. Jadi bergantung kepada aktiviti cikgu-cikgu, dan sekali lagi guru adalah sebagai facilitator. Bukanlah guru nak kena beritahu A sampai Z okey kamu kena buat macam ni kan. Jadi itu bukan kolaboratif. Okey, this is the main idea bagaimana aktiviti ini nak digunakan menggunakan Microsoft 365. Okey, tetapi sebelum kita nak buat aktiviti kolaboratif ni, pastikanlah kita dah sediakan terlebih dahulu bahan aktiviti yang bersesuaian. Okey, bahan aktiviti yang saya nak fokus pada petang ini adalah dalam bentuk Word, Excel ataupun PowerPoint. Okey, dan semua murid dia punya ID. Tujuan ID ni ialah bila pelajar kita login, kita dapat track tau tugasan tersebut. Siapa yang buat bahagian ni, siapa yang buat bahagian ni. Okey, tetapi kalau contohnya kita ada masalah dengan ID, mungkin murid tak ada ID ataupun ID 5 murid bermasalah, kita ada option yang kedua. Boleh juga gunakan tanpa ID, tapi kita kena ingat bila gunakan tanpa ID, maksudnya kita share link tu secara public, kita tak tahu siapa yang buat bahagian ni, siapa yang buat bahagian ni. Itu secara teknikal dia macam itulah. Tapi objektif hasil akhir tu memang akan dapat. Cuma kita tak tahu siapa yang buat untuk setiap bahagian tersebut. Siapa yang edit. Jadi di situ sebenarnya tu dari segi tricky dia macam itulah. Tapi walau bagaimanapun itu adalah optional sahaja. Jadi kalau cikgu rasa macam susah nak pelajar kita tak ada ID, kita boleh je share link secara public supaya pelajar kita siapa yang ada link dia boleh buat sama-sama lah. Okey, dan satu lagi ialah murid atau pelajar ni telah didedahkan asas kepada penggunaan Microsoft 365 ni. Dia dah biasa guna sikit. Kalau tidak nanti dia akan mengganggu proses kelancaran aktiviti kolaboratif. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Saya akan semasakan masa untuk tengok ruangan chat tu. Okey, saya teruskan. Okey, jadi bahan aktiviti kolaboratif ni jadi saya nak terangkan juga ada dua jenis. Yang pertama ialah berstruktur. Okey, berstruktur ni maksudnya aktiviti yang kita jalankan tu kita dah siapkan separuh ataupun struktur tertentu di dalam bahan tersebut. Okey, yang ni sesuai untuk murid-murid di tahap rendah. Sebagai contohnya di sekolah rendah. Jadi kalau kita nak suruh murid build up daripada zero, mungkin akan mengalami masalah. Jadi kita dah siapkan tapak tertentu yang membolehkan murid-murid kita buat
mengikut template yang kita telah tetapkan tersebut. Tapi bagi pelajar yang lebih tinggi, sebagai contoh sekolah menengah ataupun murid yang lebih cemerlang, kita boleh sediakan, tidak sediakan apa-apa. Maksudnya mula from the scratch, daripada zero lagi. Daripada tapak, maksudnya dia buka sendiri Office 365 tu and then dia terus type kat situ. Tapi ini untuk murid-murid yang lebih cemerlang ataupun di tahap yang lebih tinggi lah. Tapi untuk pada petang ni saya akan fokuskan kepada aktiviti yang berstruktur dahulu. Jadi untuk aktiviti tidak berstruktur tu cikgu mungkin boleh sesuaikan nantilah. Okey, saya tunjuk contoh dahulu. Ini contoh tugasan kolaboratif. Saya akan tunjukkan beberapa contoh di mana bahan ni ada dalam link yang saya sharekan pada awal sesi tadi. Tuan-tuan dan puan boleh download tengok dahulu. Okey, sambil-sambil tu saya akan tunjuk juga. Okey, ni contoh yang pertama. Okey, saya buka balik sini. Okey, ni contoh satu sampel. Okey, ni contoh aktiviti yang saya buat bersama-sama dengan anak-anak tahun 6 tahun lepas. Okey, dalam silibus tahun 6 tahun lepas, tahun 6 matematik, mereka ada tentang bill dan invoice. Jadi saya sediakan tapak macam ni. Okey, sebenarnya kita boleh perbanyakkan link ni di sini. Jadi saya buat sheet 1 untuk kumpulan 1, sheet 2 untuk kumpulan 2 dan seterusnya lah. Okey, tapi kalau tuan-tuan dan puan takut mereka cenderung meniru, tuan-tuan dan puan boleh gunakan file yang berbeza. Jadi link pun berbeza. Jadi itu bergantunglah, ni saya nak tunjukkan saja ni contoh. Okey, jadi dalam tugasan tersebut kita dah sediakan ruang untuk tulis nama ahli kumpulan. Kemudian kita dah bagi dah tugasan apa yang perlu dibuat. Dibuat kan. Jadi kalau kat sini kalau pelajar yang cekap Excel ni dia akan boleh guna formula, tapi untuk sekolah rendah dia orang belum tahu lagi cara nak guna formula tu. Memang saya tak pernah dedahkan lagi. Jadi mereka akan kira secara manual lah. Di sekolah rendah tak boleh pakai kalkulator sebenarnya. Jadi kita gunakan kira sebagai manual, menggunakan dan isi jawapan di sini. Dan mereka buat tugasan ni secara berkumpulan. Okey, jadi semasa sesi tersebut kita buat meet and then kita buat breakout room. Kemudian masing-masing duduk dalam kumpulan masing-masing dan berbincang untuk selesaikan tugasan masing-masing lah. Jadi ini contoh untuk tugasan berstruktur. Jadi kita boleh tengok, kita boleh expect hasil tugasan yang hampir sama daripada setiap kumpulan. Okey, dan macam saya terangkan pada awal tadi, biasanya untuk aktiviti kolaboratif ni kita akan sediakan tugasan yang agak mencabar. Maksudnya dia hanya bukan boleh buat 2 minit siap. Tak, dia akan ambil masa sebab dia macam contohnya dia akan kira dulu kat atas ni kan, dia akan ambil masa yang agak lama lah, paling kurang pun 10 ke 15 minit tu paling kurang. Tapi yang saya buat yang lepas memang lebih daripada 10 hingga 15 minit sebab mereka nak berkena bincang, nak kena sama-sama kira dan sebagainya. Ini contohlah. Jadi ada soalan 1 dan soalan 2. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh untuk matematik tahun 6. Okey, jadi selain benda tu juga, okey, ini contoh matematik 2 tahun 3. Minta maaf cikgu, saya memang mengajar matematik, jadi contoh saya tu lebih banyak kepada matematik lah. Okey, untuk tugasan tahun 3 yang saya pernah buat ni ialah tugasan kumpulan untuk ciri-ciri poligon sekata. Zaman-zaman kita dulu ciri-ciri poligon sekata ni belajar masa jejah 6. Sekarang ni dah belajar seawal jejah 3. Ciri-ciri poligon sekata ni. Okey, jadi kita dah sediakan template dahulu. Ni tajuk, kemudian ni arahan kumpulan. Kemudian ni untuk kumpulan 1 ni bahagian dia, kumpulan 2, kumpulan 3. Jadi ini yang kita kena sediakan terlebih dahulu lah untuk aktiviti berstruktur. Okay, jadi kita kena sediakan terlebih dahulu. Jadi saya tutup dulu yang ni. Okey, salah satu contoh lagi. Yang ni saya bagi contoh untuk bahasa Melayu lah. Yang ni yang saya terfikir, yang saya terlintas di fikiran. Untuk bahasa Melayu, contohnya cikgu nak minta pelajar-pelajar buat satu rangka karangan. Tajuk dah bagilah, kesan penggunaan internet dalam kalangan remaja. Okey, ni mungkin untuk sekolah menengah rendah lah. Mungkin pendahuluan, apa nak tulis, isi kandungan 1, apa nak tulis, isi kandungan 2, isi kandungan 2, and then penutup. Okey, setelah dah buat rangka karangan ni, lepas tu ada ruang di bawah ni untuk tuliskan karangan yang lengkap. Yang ni kita boleh decide lah sama ada kita hanya bincangkan, kita nak minta pelajar buat rangka karangan ni untuk berkumpulan dan tulis karangan lengkap ni nak buat individu. Terpulang pada kreativiti cikgu-cikgu lah. Yang ni saya tunjukkan saja contoh aktiviti secara berstruktur yang kita boleh sediakan kepada pelajar kita. Okey, baik. Jadi itu contoh 3 contoh yang saya boleh tunjukkan pada petang ini sebelum kita nak buat hands on bagaimana kita nak jadikan dia sebagai kolaboratif dalam Microsoft 365 ni. Okey, baik. Jadi kita akan mulakan hands on.
Okay, untuk hands on, kita kembali kepada kita punya Office 365 yang cikgu-cikgu dah log in tadi. Okey, tak kisah sama ada gunakan ID Delima. Ni contoh ID Delima lah. ID Delima saya pun penuh macam-macam benda. Dan ini adalah contoh kalau cikgu-cikgu nak gunakan ID personal. Boleh je mana-mana pun. Dan kalau cikgu guna ID personal dan cikgu nak share pelajar yang guna ID Delima, boleh. Dia tak ada masalah untuk cross. Tak ada masalah. Jadi mudahlah untuk kita gunakan. Okay, jadi untuk contoh pada petang ni saya akan gunakan ID Delima. Okey, apa yang kita kena buat? Kita dah ada macam dalam sampel file yang saya suruh cikgu-cikgu download tadi, ada 5 perkara kat sini. Ada sampel kolaboratif murid 1, 2, 3 ni. Okey, saya akan tunjuk, kita akan mulakan dengan yang Excel dulu. Okey, macam mana cara dia? Ialah mudah je cikgu. Kita kena upload dahulu file ini ke dalam Office 365 kita dulu ataupun Microsoft 365 ni. Masukkan ke sini. Macam mana cara nak upload? Senang ni cikgu. Cikgu boleh tengok dekat sini. Kita boleh tengok dekat Office 365 ni dia ada butang upload. Kita boleh klik pada butang upload ni pun boleh, ataupun cara yang saya lebih suka lagi ialah lagi senang, cikgu hanya drag and drop masuk saja. Okey, saya tunjuk dulu. Okay, ini contoh file daripada komputer kita. Contoh saya nak masukkan, saya masukkan semua sekali pun tak apa, tak ada masalah. Nak masukkan serentak pun boleh, nak masukkan satu persatu pun boleh. Okay, jadi contoh saya akan masukkan dahulu yang, kita buat yang simple dulu lah cikgu. Yang ni, kita masukkan yang ni. Saya masukkan dahulu yang PowerPoint ni, saya drag and then saya drop. Okay, dia akan ambil masa sedikit lah untuk masuk ke sini. Okey, untuk cikgu drag and drop tu, cikgu kena pastikan file tersebut ditutup dahulu di dalam PC. Kalau tak, dia memang tidak boleh upload lah. Okey, setelah selesai upload, okey, dia akan masuk kat sini dan dia akan automatic buka. Okey, dia akan automatic buka dekat tab yang seterusnya. Okey, sekejap saya nak tengok. Okey, dia akan terus buka kat sini. Okay, dia akan terus buka kat sini. Okey, inilah yang kita upload tadi. Okey, macam mana kita nak jadikan aktiviti ni untuk kolaborasi? Senang saja cikgu. Ia sebenarnya adalah kita kena gunakan, okey sekejap. Kita kena gunakan fungsi share dekat atas ni. Okey, baik. Jadi kunci untuk aktiviti kolaboratif ni ialah butang share ni. Dalam aplikasi 365 of Microsoft 365 semua ada butang share ni. Dalam Word warna biru, dalam Excel warna hijau, dalam PowerPoint warna merah, sebab dia temakan aplikasi ni ikut warna dia lah. Okey, macam PowerPoint dia warna merah, klik pada share ni. Okey, setelah kita klik pada share, dia ada 3 pilihan. Klik lagi sekali butang share. Okey, dan dia akan keluar macam ni lah. Okey, baik. Jadi di sini untuk memudahkan cikgu-cikgu, tak nak bagi complicated sangat. Okey, cikgu-cikgu boleh teruskan guna anyone with the link can edit. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih pilihan yang lain, akan timbul masalah nanti kalau dia tak boleh login, dia tak boleh buka. Okey, jadi cara yang paling mudah ialah anyone with the link. Kita klik pada, kita ambil pilihan yang mula-mula ni. Kalau kita klik, okey sekali saya ulang sekali lagi, share. Klik pada share. Okey, pastikan dia akan pilihan default dia anyone with the link can edit. Okey, can edit tu maksudnya dia boleh edit dokumen ni. Kalau kita nak set kepada hanya untuk untuk lihat sahaja, kita tukar pada view. Tapi untuk tujuan kolaborasi, kita kena pastikan murid kita boleh edit lah. Okey, anyone with the link can edit ni, itu saja. Dan kita klik copy kat sini. Okey, dan dia akan bagi link lah. Kita klik copy. Okey, dan tuan-tuan boleh pastekan kepada aplikasi yang tuan-tuan gunakan dengan anak-anak lah. Sama ada gunakan WhatsApp ke, gunakan Meet ke dan sebagainya. Tapi untuk sesi petang ni, saya akan share dekat ruangan chat lah. Okey, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan yang buka PC, yang buka laptop, boleh try klik pada link tersebut. Okey, klik pada link yang saya sharekan di ruangan chat and then boleh work out together pada dokumen tersebut. Okay, boleh sama-sama untuk edit dokumen ni. Jadi saya ambil tugas saya yang mudah lah cikgu. Ciri-ciri poligon sekata. Jadi saya rasa tajuk ni mudah je. Okay, jadi mungkin ada pelajar yang akan work, sebelum kita buat aktiviti ni, kita bagilah kumpulan. Kumpulan 1 siapa, kumpulan 2 siapa kan. Tapi untuk test pada petang ni, cikgu buatlah yang mana-mana kan. Cikgu boleh pergi pada slide yang cikgu rasa sesuai. Okay, contoh di slide 4 ni. Okay, mungkin ada pelajar yang akan edit lah di sini. Okey, segitiga hexagon untuk kumpulan pertama. Okey, kumpulan kedua segi 4 dan heptagon. Kumpulan ketiga adalah pentagon dan oktagon. Okey, di sini pelajar kena buat apa? Kena masukkan ciri-ciri, kemudian kena masukkan gambar dia.
Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya tengah share screen ni, saya tak edit apa-apa. Yang ni ada rakan guru kita CDI yang join sesi petang ni yang sama-sama work out together dokumen ini. Okey, dan kalau tuan-tuan dan puan tengok, okey, setiap bahagian yang ada orang edit dia akan naik biru kat sini. Biru ni maksudnya slide has unread change. Okey, ada perubahan pada slide tersebut. Dan orang yang edit kat sini, kita boleh tengok di tepi butang share ni ada 11 individu yang tengah work out together. Okey, yang ni yang saya sebut awal-awal tadi. Kalau pelajar kita dia tak login, dia akan keluar guest contributor sahaja. Jadi kita tak tahu siapa yang edit. Tapi kalau pelajar kita login, dia akan keluar nama lah. Nama pelajar kita ni, Nur Aisyah binti Mansur, dia tengah edit. So kita tahu bahagian mana yang dia tengah edit. Kita boleh cari nanti. Tapi kalau dia tak login, dia akan keluar macam ni lah. Tapi untuk kita buat aktiviti dalam kelas secara bersemuka, itu tak menjadi masalah sangat lah. Tapi kalau kita buat secara online sepenuhnya, itu kita kena concern jugalah untuk tujuan tu. Okey, jadi di sini juga macam yang berlaku yang saya pernah buat di dalam kelas, apa yang berlaku ialah pelajar-pelajar saya ni kreatif. Dia bukan setakat masukkan ciri-ciri saja, gambar poligon, sekejap dia ubah template slide. Kita tak suruh pun. Dan saya tak marah pun pelajar-pelajar saya buat macam tu. Sebab itu adalah kita bagi ruang pada mereka untuk berkreativiti. Macam contohnya gambar poligon segitiga ni, dia nak cari gambar segitiga yang macam mana pun boleh. Lagi mungkin ada dia macam bentuk oktagon, dia ambil lambang berhenti dekat jalan raya tu dia letak dan sebagainya. Iaitu cara pelajar kita menunjukkan kreativiti masing-masing lah. Jadi kalau di dalam kelas mereka akan bersembang ni, hang buat yang ni, hang buat yang ni. Kalau di kedah kami hang kan, hang buat yang ni, aku buat yang tu kan. Tapi kalau online mungkin interaksi antara pelajar kita tu sedikit berkurang. Dalam kelas kalau contoh satu ni kan, satu laptop saja ataupun dua laptop dalam satu kumpulan, mereka boleh bersembang, berbincang sambil menyelesaikan tugasan tersebut. Okey, yang tugasan ni yang cikgu-cikgu tengah buat sekarang ni untuk tahun 3 ya, jadi dia tak terlalu kompleks sangatlah. Tapi kalau cikgu-cikgu mengajar tahap yang lebih tinggi, misalnya sekolah menengah dan sebagainya, tugasan dia mungkin lebih kompleks lah. Cikgu Rizwan, Ya. ada permintaan, boleh tak ulang step macam mana nak upload file ke dalam Microsoft? Okey, boleh. Okey, jadi saya tutupkan sekejap kat sini, saya minimize dulu. Okey, baik. Jadi bagi yang bertanya tadi, bagaimana untuk kita upload? Okey, sebenarnya senang saja. Sebelum cikgu nak upload, cikgu kena pastikan cikgu buka dahulu office.com macam ni. Okey, office.com ni. Okey, sekejap macam mana saya nak pinkan ni? Okey, okey, buka office.com dan login lah pakai ID cikgu, sama ada ID delima ataupun ID personal. Okey, kemudian setelah cikgu dah cikgu dah login tersebut, okey, dia akan ada paparan kat sini, ada butang upload di bahagian kanan ni. Di sini kalau tengok pada saya punya mouse ni, okey, ada butang upload, klik pada upload ni. Okey, dan cikgu boleh pilih file yang cikgu nak upload tersebut. Okey, contohnya saya dah upload tadi untuk poligon sekata kan tadi kan. Okey, yang ni saya nak upload pula untuk kerangka karangan dulu. Okey, dia akan ambil masa sikit lah untuk upload. Okay, itu cara pertama untuk upload. Okey, cara pertama. Dia ada dua cara lah. Dan saya suka cara yang kedua. Okey, cara yang kedua pula ialah, okey, ni dah siap upload, dia akan terus buka cikgu Dia akan buka di dalam tab yang berikutnya. Okey, cara yang kedua pula, kalau kita tak nak gunakan button upload tadi, kita boleh, contoh kita dah ada file-file kita kat sini. Okey, contohlah cikgu nak upload yang Excel ni, cikgu just drag daripada folder dan terus drop ke sana. Yang ni cara yang paling senang lah, yang memang setiap masa saya pakai berbanding dengan butang upload ni lah. Tapi tak kisah mana-mana cara yang cikgu nak gunakan, boleh. Nak guna upload ni pun boleh, nak gunakan drag and drop ni pun boleh. Sebab bagi saya cara drag and drop ni lagi senang. Drag and drop, so dia akan uploadkan lah ke dalam kita punya Office 365 tu ataupun Microsoft 365 dia, dan selesai dia akan bukakan kepada kita lah. Macam ni. Dah okey boleh setakat ni boleh cikgu untuk upload. Okey, kalau cikgu nak drag and drop, masuknya ke sini drag and drop daripada folder dia dalam laptop kita ke Office 365. Pasal itulah kita drag and drop.
Memang Windows yang berbeza lah, sebab Windows atau Windows yang di dalam PC kita adalah dalam folder. Yang kita buka Office 365 ni kita guna browser, kita guna Internet Explorer ke, kita guna Firefox ke, gunakan Google Chrome ke dan sebagainya lah, ataupun Microsoft Edge. Jadi kita buka office.com ni di tempat lain. Jadi pasal itulah kita drag and drop. Okey, cikgu boleh memang boleh drag and drop lah, lagi mudah drag and drop lah, sebab dengan syarat kita dah siap login masuk ke sini lah. Dengan syarat kita dah login masuk ke paparan Microsoft 365 ni. Kalau kita belum login lagi, memang tak boleh drag and drop lah. Nanti kalau drag and drop dia tak masuk ke sini. Mesti kita dah siap login barulah kita boleh drag and drop. Okey, cikgu boleh setakat ni? Okey, kalau boleh saya akan teruskan. Okey, sekejap saya nak buka balik yang tadi. Yang rakan-rakan kita tengah ada work together. Saya nak tengok apa hasil dia sekejap. Okey, saya buka balik. Yang ni saya gunakan ID Delima lah. Okey, dah selesai mungkin. Okey, ini contoh hasil tugasan tersebut lah. Okey, jadi rentetan daripada aktiviti kolaboratif ni, cikgu-cikgu mungkin boleh minta pelajar-pelajar present hasil mereka. Jadi semua hasil dah ada kat sini dah. Jadi setiap kumpulan dah buat part masing-masing. Ni mungkin ada lagi yang belum siap. Okey, jadi yang dah siap nanti hasil dia kita boleh tengok lah. Bergantung pada kreativiti masing-masing. Okey, itu contoh untuk aktiviti. Okey, cikgu betul cikgu. Kena login dulu baru terus drag and drop. Okey, betul. Kalau kita tak login, dia tak akan masuk ke akaun tersebut lah. Okey, itu tiga aktiviti contoh lah. Saya dah tunjukkan untuk aktiviti mula-mula tu Excel. Yang Excel tu saya tak minta cikgu buat sama-sama lah, sebab complicated jugalah. Cikgu nak mengira tu kan ambil masa. Saya bagi aktiviti yang senang saya untuk cikgu. Okey, sama juga cikgu dah upload contohlah aktiviti tugasan rangka karangan ni. Cikgu-cikgu bila cikgu dah upload, okey, jika drag and drop dalam PC kita kekal atau tak ada terus macam copy and paste. Kalau kita drag and drop, kita hanya copy masuk ke dalam Office 365 saja. Yang asal dia tak kacau. Masih ada dalam PC kita lah. Bukan bermaksud kita drag and kita tak sana, di dalam PC kita hilang. Tak. Dia hanya copy saja salinan dokumen tersebut masuk ke dalam Office 365 online. Itu dia sebenarnya yang berlaku lah. Bukan bermaksud kita drag and dia hilang terus ke sana. Tak. Dia akan ada lagi dalam PC kita lah. Okey, sama juga kalau cikgu dah drop file Word ni sebagai contoh dia. Okey, terima kasih sama-sama cikgu. Okey, file Word cikgu dah drag tadi, dia akan buka macam ni lah. Okey, proses dia sama. Apa-apa file Microsoft 365 ni sama ada Word ke, Excel ke, PowerPoint ke, macam yang saya tunjukkan tadi, sama saja proses dia, iaitu cikgu kena klik butang share ni dulu. Saya tunjuk sekali lagi share. Kemudian di bahagian share ni kita tak perlu ubah tetapan apa-apa untuk memudahkan lah. Tak perlu ubah tetapan apa-apa dan kita klik copy saja. Dan link yang kita copy ni kita berikan kepada pelajar kita lah. Jadi kalau cikgu-cikgu nak cuba untuk Word ni pun boleh, tak ada masalah. Saya share sajalah. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba. Okay, boleh cuba kat situ lah. Berbeza link kalau tengok yang tadi. Link yang tadi dia panjang lagi. Yang ni saya gunakan ID personal. Link dia lebih pendek lah. Kalau kita gunakan ID Delima, dia panjang sikit link dia. Jadi beza dari segi itulah. Tapi dari segi fungsi sama je. Dia tetap sama juga. Butang-butang yang ada atas ni, home, file, insert, load, layout, reference ni sama je. Macam sama ada dalam version online, version personal ataupun ID organisasi lah. Jadi boleh pelajar-pelajar kita mungkin boleh work out together lah apa yang dia nak buat. Terima kasih cikgu yang cuba pada petang ni. Okey, boleh letak nama ahli kumpulan. Mungkin nanti ada pelajar yang akan buat pendahuluan, ada sedikit bahagian pelajar kita akan buat dalam isi kandungan dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh sama-sama edit dalam satu dokumen. Kita boleh berkolaboratif bersama pelajar. Pelajar-pelajar kita pun buatlah bekerja bersama-sama dengan rakan-rakan mereka kan. Kalau dan seperti yang saya terangkan tadi, di tepi butang share ni akan keluarlah nama-nama individu yang berkaitan. Kalau dia login, dia tak login, dia akan keluar guest lah. Tapi kalau dia login, dia akan keluar nama dia. Sebagai contoh, Cikgu Lau Kahho ni dia login pakai ID dia sendiri, dia akan keluarlah nama dia. Tapi kalau dia tak login, dia keluar guest sajalah. Jadi kita tak boleh trace lah guest ni siapa, daripada mana kan. Tapi kalau dia login, itu kelebihan dia lah. Jadi di situ kita boleh tengok hasil kerja pelajar-pelajar kita.
Okay, ni contoh saja cikgu. Minta maaf cikgu bahasa Melayu kalau saya punya cadangan aktiviti ni tak memenuhi apa yang cikgu-cikgu ajarkan, sebab ni apa yang saya terlintas sajalah. Tapi kalau matematik tu, itu yang saya buat dengan pelajar-pelajar saya lah. Okey, itu contoh untuk 3 lah. Kita boleh gunakan PowerPoint, kita boleh gunakan Excel dan kita boleh gunakan kita punya Word. Yang ni yang basic lah. Sebenarnya ada banyak aplikasi lagi. Cuma yang saya nak terangkan pada petang ni 3 ni dululah, supaya cikgu-cikgu boleh cuba bersama-sama dengan pelajar-pelajar cikgu. Ataupun mungkin kita tengok pada soalan. Okey, kalau pelajar tidak ada Microsoft 365, tak jadi masalah cikgu. Okey, sebab apa? Perasan tak ada cikgu? Saya bagi link kepada cikgu-cikgu tadi. Cikgu-cikgu klik dan dia boleh terus buka. Betul tak? Walaupun dia tidak ada Microsoft 365, dia boleh buka. Sebab aplikasi Microsoft 365 online ni, dia buka-buka, dia akan terus keluar paparan macam ni. Ada home, insert, layout ni. Maksudnya dia macam aplikasi, tapi aplikasi yang macam dalam laptop kita. Tapi aplikasi ni dibuat di dalam version online. Walaupun dia tak install pun aplikasi tersebut dalam PC ataupun dalam laptop, dia still boleh buka. Tapi kalau pelajar kita buka guna handphone ataupun pelajar kita buka guna tablet, dia kena install lah. Tapi sini saya bagi tahu konteks dalam bentuk PC lah ataupun laptop. Kalau PC laptop yang boleh dia terus buka dia dalam browser. Cuma kalau dia dalam laptop, dalam tablet, dalam HP ataupun dalam iPad misalnya, dia kena install lah aplikasi tersebut, barulah dia boleh gunakan. Itu beza antara laptop dengan version di dalam handphone ataupun tablet lah. Okey, kalau laptop tak ada masalah, dia akan buka terus walaupun dia tidak ada Microsoft 365 ni. Jadi boleh gunakan lah, boleh gunakan terus. Okey, cikgu harap menjawab soalan. Okey, boleh tak semak tugasan pelajar direct dalam Microsoft 365? Boleh. Okey, kenapa saya kata boleh? Okey, sekejap Boleh, okey. Tapi dekat version percuma, okey, kita boleh semak dalam ni. Sekejap saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh yang ID 5. Okey, sekejap. Bagi saya buka dulu ID 5. Okey, ni yang ID 5 tadi. Okey, sebagai contohnya tadi, okey, saya buka yang tadi. Okey, contohlah ni hasil kerja pelajar saya. Okey, yang tadi yang dah buat tadi kan. Okey, jadi kita boleh gunakan fungsi draw ni. Ada fungsi draw kat sini. Kita boleh tanda lah. Okey, 3 garis lurus. Okey. Ni salah. Sepatutnya bucu. Tapi pelajar saya tulis buju. Salah lah. Jadi kita boleh betulkan. Ni sorry saya pakai mouse. Sebenarnya kalau cikgu punya peranti ada pen, lagi mudah sebenarnya. Contoh saya pakai pen lah. Jadi kita boleh pakai pen ni. Okey, ciri-ciri hexagon ada 6 sisi, 6 sudut. Okey, kita boleh tandakan. Ni betul. Ini betul. Okey, jadi kita boleh terus tandakan hasil tersebut di dalam hasil pelajar yang pelajar kita buat tu lah. Menggunakan fungsi draw ni. Tapi fungsi draw ni sekejap saya tunjuk. Fungsi draw ni tidak ada dalam semua aplikasi lah. Ada dalam Excel pun ada. Dalam Excel ada draw. Contoh dia dalam Word. Okey, sekejap. Saya nak ambil satu. Contoh dalam Word. Okey, contoh dalam Word. Dalam Word dia tidak ada fungsi draw ni. Sekejap saya tengok. Sepatutnya dia ada fungsi draw ni. Mungkin tak keluar kat sini. Jadi dalam Word ni tidak ada lah. Tapi untuk dalam Excel tadi ada je. Fungsi draw tadi yang membolehkan kita tanda hasil kerja pelajar kita lah. Jadi sepatutnya dalam Word ni pun kena ada juga sebenarnya. Tak silap saya kalau dalam version dalam desktop memang ada. Mungkin ada setting tertentu yang kita kena enablekan dahululah. Tapi untuk dalam Excel dan PowerPoint tadi memang ada fungsi draw tadi. Okay, saya harap jelaslah berkaitan dengan untuk menyemak tugasan pelajar tadilah. Okey, jadi kalau tak ada soalan saya sambung sedikit lagi sebab baru selesai untuk objektif yang ketiga ya. Okey, sekejap. Okey. Okey, jadi itu slide-slide ni nanti saya akan salinan slide saya akan bagi saya akan masukkan dalam link yang awal-awal tadilah. Jadi cikgu boleh download nanti untuk tengok. Okey, yang saya nak highlight kan ialah fungsi share ni tadi, tolong cikgu ingatlah untuk menjadikan dia kolaboratif mesti share. Dan kita tetapkan anyone with the link can edit dan kita klik copy dan sebarkan link tersebut lah. Okey, implikasi daripada aplikasi Office 365 ni, kalau cikgu perasan sebenarnya kita juga sebagai guru boleh gunakan bersama-sama dengan rakan sekerja kita.
Kadang-kadang kita masih lagi terikat dengan cara konvensional ataupun traditional method lah, dengan pas-pas pendrive dan sebagainya. Susah sebenarnya cikgu. Ataupun ada juga yang pas-pas laptop ni. Okey, cikgu ni kena isi data ni, kena isi semua 5 orang cikgu nak kena isi data, dia pas laptop. Itu satu cara juga. Tapi kadang-kadang tak sesuai mengikut keadaan tertentu lah. Jadi kita boleh gunakan Office 365 ni ataupun Microsoft 365 ni untuk memudahkan tugas kita. Okey, contoh aktiviti kolaboratif yang kita boleh gunakan bersama dengan rakan sekerja kita. Yang pertama, mengisi tapak markah. Mungkin cikgu ada tapak markah tertentu, macam sebagai contoh head count misalnya. Cikgu nak minta semua guru subjek untuk isi. Kalau nak pas-pas laptop 9 orang ni boleh tahan jugalah, susahnya, sukanya kan. Jadi kita boleh gunakan aplikasi Microsoft 365 ni untuk memudahkan kerja kita. Ataupun kita nak isi tapak PBD. Tapak PBD kan melibatkan sekarang ni dia gabungkan, dulu subjek ikut subjek, sekarang ni dah gabungkan dalam satu tapak untuk semua subjek. Kita boleh gunakan. Ataupun penyediaan laporan panitia yang melibatkan ahli panitia juga boleh kita gunakan lah. Okey, untuk petang ni saya nak tunjuk satu saja contoh, yang lain-lain tu cikgu boleh try nantilah. Okey, contohnya pada petang ni kita nak gunakan kolaboratif untuk kita kira untuk masukkan tapak markah. Okey. Sebagai contohnya markah yang kita nak masukkan ni, okey, sekejap bagi saya ni dulu. Buka balik ni. Okey, bahan ni. Okey, dalam bahan yang saya download ni ada sebenarnya sampel tapak markah ni, yang ni Excel ni. Okey, cara dia sama macam yang tadi. Cikgu-cikgu perlu buat apa? Cikgu-cikgu perlu drag and drop masuk ke dalam Microsoft 365 ni. Jadi ataupun kita klik pada butang upload macam tadi juga, sama dia. Okey, contoh saya ambil file ni, saya drag and drop masuk ke sini. Okey, tapak markah ni yang saya buat untuk sekolah saya lah. Jadi kalau cikgu-cikgu nak gunakan silakan, tak ada masalah, pakai je cikgu. Tapak markah ni sebab sebelum ni kita ada SAPS untuk sekolah rendah, tapi bila SAPS tu dah tak wujud, jadi kami buat tapak markah yang sendirilah untuk masukkan markah pelajar-pelajar. Okey, ni contoh tapak markah ni. Okey, jadi kalau kita nak sediakan satu PC buka and then nak minta cikgu-cikgu isi semasa-masa lapang, apa yang berlaku kalau tambah-tambah sekolah tu besar, apa yang berlaku ialah cikgu-cikgu tu yelah kan ada kelas tak sama masa kan. Jadi kadang-kadang tu 2 hari pun tak settle lagi. Sebab apa? PC dekat sekolah, benda tu berada di sekolah. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, kita boleh masukkan dalam Microsoft 365 ni. Okey, dan kita klik pada butang share macam tadi. Okey, butang share. Okey, sekejap saya ubah ni. Klik butang share. Kita share. Kemudian kita dapatkan link ni. Okey, setting dia masih sama. Anyone with the link can edit. Kemudian klik copy. Okey, dan kita berikanlah kepada rakan-rakan kita lah. Okey, sebagai contoh saya sharekan dalam ruangan chat ni. Okey, cikgu-cikgu boleh try buka dan boleh try isi tapak tersebut. Jadi kita dapat jimatkan masa satu. Okey, yang kedua, selain pada jimatkan masa, tapak yang cikgu bagi ni cikgu tahu. Okey, BM belum isi lagi. Sains belum isi lagi, matematik belum isi lagi. Jadi kita boleh terus WhatsApp pada cikgu berkata, cikgu tolong isi Sat markah matematik. Jadi guru-guru kita pun sebagai penerah peperiksaan sekolah ataupun SU peperiksaan bekerja dengan smart lah, dengan mudah. Sebab kita sediakan satu tapak dan cikgu-cikgu kita isi kat situ. Okey, dan cikgu perasan tak? Okey, terima kasih cikgu yang isi tu. Okey, formula yang dibuat di dalam tapak Excel di dalam offline, bila kita upload dalam online, dia akan sama, dia takkan lari. Macam ni contohnya kan, kita masukkan markah, dia keluar 93 A. Macam ni kan, dia dah siap automatik dah. Dan tapak ni saya set, kalau markah yang orang individu yang hadir, mesti minimum markah dia 1. Kalau markah dia kosong, mesti dia tidak hadir lah. Macam tu dah di sekolah saya, kami dah letakkan rules macam tu lah. Maksudnya paling teruk markah pelajar yang hadir dan menjawab exam adalah 1 markah lah yang paling rendah yang boleh diberikan. Jadi tapak markah ni pun kami set macam tu. Jadi memudahkanlah sebagai guru SU peperiksaan, dan juga mungkin PK1 nak tengok siapa tak isi lagi. Oh, cikgu PSV tak isi lagi. Telefon Sat cikgu. Cikgu tolong isi Sat markah untuk PSV. So kita boleh buat tugasan ni bersama-sama dengan rakan-rakan kita dengan mudah.
Dah siap data ni, cikgu masih lagi boleh download. Bukan dia kena simpan dalam tu selama-lamanya, tidak semestinya. Sebab Microsoft 365 online ni kita boleh jadikan dia sebagai platform untuk kita letak bahan kita, tapi andai kata kita dah selesai, contoh semua cikgu dah isi markah kat sini, cikgu boleh download. Okey, cara nak download senang saja cikgu. Okey, dia sama macam lebih kurang dalam version offline lah. Dia ada file home semua ni kan. Klik pada file ni dan cikgu klik pada save as. Okey, dia akan ada pilihan download a copy. Tapi kalau cikgu nak download data yang dah siap, pastikan semua dah siap isi lah baru download. Kalau belum siap isi dah download, nanti ada yang tertinggal lah. Jadi pastikan semua dah siap isi baru download. Tapi untuk cikgu nak simpan apa-apa file yang cikgu buka melalui Microsoft 365, still boleh download lah salinan tersebut. Tetapi bila cikgu dah download salinan tersebut, dia dah tak link lah dalam Microsoft 365 ni. Maksudnya file yang cikgu download tu, kalau misalnya ada update lagi, cikgu kena download semula lah. Jangan dia takkan update pula kepada yang kita dah simpan dalam offline tadi. Okey, so itu cara yang kita boleh gunakan dengan rakan-rakan sekerja kita, insyaAllah. Betul cikgu, bila ada cikgu yang tersilap isi markah, terisi kat subjek lain, memang parah lah. Betul cikgu, yang ni kena pastikan betul-betul. Pastikan kita punya kolom tu betul lah. Okey, adakah perisian Word, Excel dan PowerPoint Microsoft sama macam yang ada dalam laptop? Ya, betul cikgu, sama sebiji. Sama, cuma fungsi dalam laptop dalam version offline lebih banyak berbanding dengan online ni. Version online ni dia ada limitasi sikit lah, ada limitation sikit, ada benda yang tak ada. Okay, sebagai contoh, kalau cikgu biasa pakai dalam Word ada mail merge, dalam online dia tidak ada mail merge. Macam itulah. Ataupun kalau cikgu-cikgu biasa pakai tapak yang ada makros dan sebagainya, makros kan, bagi cikgu-cikgu yang biasa buat tapak yang ada makros, dalam online dia tidak ada benda tu. Jadi ada fungsi yang advance tidak ada, tapi fungsi yang basic semua lebih kurang sama je. Macam home, insert ni sama je, draw, page layout dia lebih kurang sama. Cuma version online dipermudahkan menu dia. Dia hanya letakkan fungsi-fungsi yang penting saja. Paling sedih bila dah isi tiba-tiba tak ada. Jadi cikgu kena pastikan cikgu tak ada masalah internet lah. Sebab biasanya kalau kita isi tiba-tiba laptop kita ada masalah internet, memang dia akan terputus lah. Dia akan hilang benda tu. Maksudnya dia tidak simpan di dalam cloud. Jadi make sure masalah-masalah tu tak berlaku lah. Sebab bila online ni itulah kekangan-kekangan yang kita kena hadapi cikgu. Okey cikgu setakat tu. Okey baik, jadi selepas ni harap-harap bolehlah cikgu-cikgu boleh transformasikan kaedah lama kepada kaedah baru yang lebih memudahkan. Dulu mungkin berlaku ada cikgu-cikgu yang cetak dahulu tapak tu, kemudian tulis dengan manual dulu, kemudian key in balik. Tu pernah berlaku dulu. Ataupun berkongsi pendrive, kemudian yang berlaku pula bila cucuk laptop kawan ni habis merebak virus, habis tapak tu rosak, habis tapak tu tak boleh gunakan langsung. Lagilah sedih kan. Jadi kita boleh gunakan perkhidmatan cloud seperti Microsoft 365 ni untuk menyelesaikan tugasan harian kita lah. Selain daripada untuk PDP, kolaboratif ini juga boleh berlaku dalam kalangan kita bersama dengan rakan setugas kita lah, insyaAllah. Jadi itu yang saya nak kongsikan pada petang ni. InsyaAllah cikgu perlu doa dulu. Harap semua tu cabaran. Betul cikgu, itulah cabaran kita dalam dunia teknologi ni. Jadi kita kena biasakan jugalah. Kalau kita kata macam teknologi menyusahkan, sebenarnya teknologi ni memudahkan. Cuma kita kena sentiasa update lah. Ada teknologi terkini yang akan keluar dari semasa ke semasa dan kita cuba gunakan demi kebaikan diri kita, demi kebaikan anak-anak didik kita, insyaAllah. Itu yang kita harapkan lah untuk kita gunakan. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk sesi petang ini. Jadi saya buka lah kalau ada soalan-soalan lagi yang cikgu-cikgu nak tanya. Okay, boleh cikgu. Kalau cikgu tak nak tulis kat ruangan chat, boleh buka mic kan, Cikgu Rafiqah? Dia boleh buka mic kan kalau nak tanya? Boleh. Boleh. Peserta boleh unmute dan terus tanya soalan. Kalau ada soalan kita boleh tanya. Boleh juga type di ruangan chat. Boleh juga type di ruangan chat, betul-betul. Jadi mungkin segan nak tanya direct, boleh tanya di ruangan chat. InsyaAllah saya akan cuba respon. Cikgu Mak Rizwan. Ya saya. Tadi masa yang Excel tu akaun saya dekat Microsoft ni dah ada nama orang, dah sign in, tapi dekat PowerPoint dia tak sign in. Jadi kena sign in juga ke? Sepatutnya kalau kita dah sign in dekat Office 365 tu, dia bila buka mana-mana aplikasi memang dia akan automatic sign in sebenarnya.
Sepatutnya macam itulah. Melainkan cikgu pakai browser. Okey, ni satu lagi lah. Mungkin cikgu pakai browser, cikgu login rojak. Maksudnya ID Delima kat situ, ID Gmail kat situ. Yang tu mungkin berlaku macam itulah. Kalau contohnya cikgu campur ID dalam satu browser, sepatutnya kalau tengok browser kan ataupun pelayar cikgu pakai Google Chrome ke atau Firefox ke Edge ke, dia ada profile kat sini cikgu. Kita boleh asingkan ID Delima dengan ID lain. Tapi kalau cikgu tak asingkan, dia mungkin berlaku. Dia akan minta cikgu sign in lagi sekali. Walaupun buka dah sign in mula-mula tadi. Jadi kalau jadi macam tu, cikgu kena sign in gunakan ID yang betul lah. Jangan salah ID sudahlah. Macam tu cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada soalan lagi? Boleh unmute ataupun tulis di ruangan chat. Okey, ada soalan nak letak email apa cikgu? Cikgu letaklah email yang cikgu nak gunakan untuk dapatkan CJ tu. Tapi kita suggest pakai email Gmail lah bagi memudahkan. Jadi Gmail personal pun okey sebenarnya untuk nanti sebab email yang dalam form ni nanti cikgu akan digunakan untuk hantar ECJ pada cikgu. Jadi cikgu kena isi ni lah yang email yang cikgu rasa sesuai lah. Biasanya email personal lebih baik lah. Ingatan bersama cikgu yang link pautan petang ni hanya untuk yang hadir di sini saja cikgu, jangan dikongsikan keluar. Minta kerjasama sangat-sangat. Terima kasih. Okay. Pihak koordinator telah kongsi pautan untuk pendaftaran bagi sesi siri ke-73 yang akan disampaikan oleh Cikgu Anis Sakinah binti Ahmad bertajuk menghasilkan video pembelajaran menarik menggunakan Microsoft PowerPoint. Iaitu pada Jumaat 13 Januari. Jadi para peserta boleh klik link untuk pendaftaran. Khusus ini pendaftaran SPLG. Tak pasti sama ada automatik ataupun perlu daftar sendiri. Tapi boleh dimasukkan dalam SPLG. Kalau tak silap saya memang tak secara automatik kan, betul tak? Sebelum ni kita kena daftarkan sendiri ke? Daftarkan sebagai e-pembelajaran kalau tak silap saya. Cikgu Mastura respon isi sendiri. Nanti update kepada SU SPLG. Dan berikan bukti ECJ. Ada juga respon dari lain Cikgu Syafiqah, Cikgu N, terima kasih. Jadi Cikgu Rizwan ada kata-kata akhir penutup. Okey, baik. Okey, jadi terima kasih diucapkan terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada pihak tim CDL ni kerana sudi memberi ruang pada saya lah untuk berkongsi sedikit saja pengetahuan yang saya ada agar dia dapat dimanfaatkan lah. Jadi semoga cikgu-cikgu boleh gunakanlah bersama dengan pelajar-pelajar cikgu dan semoga boleh menjadi satu aktiviti yang menyeronokkan lah buat pelajar-pelajar sebab kita ni seboleh-bolehnya nak memberikan satu pembelajaran yang bermakna buat anak-anak kita supaya mereka dapat konten pembelajaran itu dengan lebih berkesan insyaAllah. Okay, jadi itu je yang saya nak sampaikan pada petang ni. Terima kasih Cikgu Marizan, memang perkongsian yang sangat bermanfaat. Saya pasti guru-guru ada yang akan guna terus kolaborasi secara atas talian baik dengan murid-murid dan juga rakan-rakan guru di sekolah. Terima kasih sekali lagi Cikgu Marizan atas perkongsian pada hari ini. Jadi saya kira kalau tak ada apa-apa mungkin kita boleh akhiri sesi. Dan sekali lagi selamat tahun baru. Mungkin kita buat sesi penggambaran. Cikgu-cikgu, para peserta diminta buka kamera. Kalau tengok di ruangan chat semua cakap terima kasih Cikgu Rizwan. Perkongsian sangat bermanfaat. Alhamdulillah, sama-sama. Semoga itulah dapat digunakan lah untuk masa-masa akan datang insyaAllah. So kita sama-sama ambil gambar. Untuk first page. Sebelum tu jangan type apa-apa di ruangan chat. Okay, page 1. Page 2. Page 3. Hari ni kita ramai Cikgu Rizwan. Alhamdulillah. 270 orang. 272 tadi yang maksimum yang saya dapat tengok lah. Saya rasa ramai ni yang nak guna Microsoft Office 365 kan. Okay, page 4. Cikgu Rizwan, kalau misalnya para peserta ada soalan.
Okey, kalau para peserta ada soalan, boleh hubungi saya melalui Telegram. Sekejap saya letakkan link Telegram saya dekat ruangan chat. Jadi cikgu boleh kontak saya di sana lah untuk tanya soalan-soalan, mungkin masalah teknikal dan sebagainya. Saya boleh cuba bantulah mengikut ke lapangan masa saya lah. Nanti kalau saya lambat respon, saya minta maaf lah. Saya beritahu dulu. Jadi kalau cikgu-cikgu nak tanya boleh. Saya sangat alu-alukan lah. Okey, dah. Okey, cikgu boleh tengok di ruangan chat jika nak kontak ataupun PM direct dengan Cikgu Rizwan di Telegram. Ya, itu dengan. Saya rasa itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Mak Rizwan atas perkongsian, kepada semua rakan guru CDL, koordinator CDL, Dr. Zalina, Dr. Mahendra, semua peserta yang bersama-sama kita pada hari ini. Jadi selamat berhujung minggu.